أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Taala kerana pada pagi ini sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu serta dapat kita berduduk meniat i'tikaf sementara kita menantikan masuknya waktu syuruk. Dan juga syukur kita kerana kita dapat terus duduk dalam majlis ilmu yang mana kita mengupas kitab hadis kursi. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pada hadis yang ke-69, iaitu pengampun dosa. Pengampun dosa. Kita baca matan hadis ini bersama-sama. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'alima anna dzu qudratin ala ma'firati dzunubi wa fartu lahu wala ubani ma lam yushrik bi syai'an." Maksudnya, barang siapa yang mengetahui sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kekuasaan untuk mengampuni segala dosa, nescaya dia aku ampuni. Dan aku tidak peduli, peduli tuan. Dan aku tidak peduli walau banyak atau besar dosanya, asalkan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan aku. Hadis qudsi riwayat Hakim dan Tabrani dalam Al-Kabir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita hidup dalam dunia setiap hari tidak sunyi dari perbuatan baik dan yang tidak baik. Perbuatan baik ialah segala perbuatan baik zahir maupun batin yang diredai Allah Subhanahu wa taala, iaitu taat mengikut perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu perbuatan baiklah, ikut perintah Allah. Wa ma amartukum fa'tu bihi wa ma nahakum fantahu bihi. Itu asas basic dah tu. Jadi apa yang disuruh buat, yang tak suruh jangan buat. Sebaliknya, perbuatan yang tidak baik ialah segala perbuatan dosa dan maksiat, iaitu derhaka kepada Allah SWT
dengan tidak taat pada perintahnya dan melanggar larangannya. Jadi perbuatan yang tak baik ini ialah perbuatan yang menyanggahi perintah Allah SWT dan melanggar larangannya, yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Itu kita basic faham tak? Tapi ada orang yang mana dia ini menyangka bahawa perbuatan itu Allah redha. Hakikatnya Allah tak redha pun. Dia yang nyangka. Dan dia buat ini bukan perbuatan maksiat, tapi pada anggapan dia ini adalah ibadat. Tetapi perkara itu menyanggahi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini lagi bahaya, tuan-tuan. Lagi bahaya daripada yang buat maksiat tadi, yang berjudi, berzina, minum arak. Sebab apa? Dia menyangka perbuatannya itu baik. Hakikatnya Allah Ta'ala dia tak terima perbuatan semikian. Nanti kita akan masuk, nanti tengok. Perintah Allah berupa fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Iaitu setiap orang yang mukallaf ini wajib melaksanakannya. Antaranya ialah melaksanakan amalan-amalan yang diwajibkan dalam rukun Islam tersebut. Kemudiannya dalam bab menambah ilmu, menuntut ilmu. Setiap orang ni wajib mentaati perintah Allah, mentaati menghormati, mengasihi ibu bapa. Dan juga fardu kifayah, yang mana jika sekelompok orang melakukan perbuatan tersebut, maka terangkatlah, tidaklah diwajibkan kepada semua orang. Tetapi disebabkan dia fardu, setiap orang kena tahu, kena tahu perkara tersebut. Seperti mana dalam bab urusan jenazah, walaupun ada orang tertentu yang menguruskan, tetapinya seorang-orangnya kita semua dah ada asas untuk ilmu itu. Sebab sekiranya tidak ada orang yang nak menguruskannya, kitalah yang akan menguruskannya. Ini kena ada ilmu tu semua. Sedangkan larangan Allah berupa ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Kerana apabila dilanggar menjadi dosa besar, al-kabair, dan juga dosa kecil, as-saghair. Dosa besar dan juga dosa kecil. Dosa besar ini dia tidak ada jalan lain melainkan dengan bertaubat. Adapun dosa kecil ini dia boleh terhapus dengan kita melaksanakan amalan baik, amalan sunat, berwudu, dengan kita solat, dengan kita bersedekah, yang kecil-kecil ni. Adapun dosa besar dia tak jadi dengan jalan tu. Sebab dia ni perlukan kepada taubat, menyesali, mengakui, tidak mengulangi dah. Orang-orang yang melakukan dosa, baik besar maupun kecil, akan diampuni Allah apabila ia memohon keampunannya dengan memenuhi syarat taubat. Kalau syarat taubat dengan Allah 3 tadi, adapun syarat taubat dengan manusia tambah lagi 1 lah. Kalau dengan Allah tadi saya sebut, iaitu kita menyesali perbuatan tersebut, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan juga berubah, terus berubah jadi hamba yang baik, dan tinggalkan. Jadi nampak perubahan tu. Adapun dosa sama manusia tambah lagi 1, kena minta ampun dan minta halal daripada orang yang kita lakukan dosa tadi tu. Sekiranya tidak diampunkan, tak selesailah, tuntutlah di mahkamah Allah SWT nanti. Di samping itu ada juga dosa-dosa yang terus diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang yang berdosa itu melakukan berbagai kebajikan, di antaranya dosa sebesar itu ada 1 yang tidak dapat diampuni Allah, iaitu menyekutukannya, yakni mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Apakah itu syirik? Syirik itu ialah kita meletakkan selain daripada Allah,
menyamai Allah SWT ataupun menyangka dia lebih hebat kan daripada Allah SWT. Tu lagi buatlah. Maksudnya kita menyamakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kamu samakan, tidak menyamakan sesuatu pun dengan Allah. Tak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah SWT itu. Tapi kita meletakkan perbuatan ini. Jadi dalam satu yang dia sebut perbuatan ini yang syirik inilah yang menyebabkan kenapa dosa itu tidak diampun. Sebab itu Imam Sanusi dalam kitabnya Al-Muqaddimat, dia membahagikan syirik ini kepada 6 jenis. Imam Sanusi dia bagi amalan syirik ini, perbuatan syirik ini kepada 6 jenis. Pertamanya syirik istiqlal. Yang keduanya syirik ta'bid. Yang ketiganya syirik takrib. Yang keempatnya syirik taklid. Yang kelimanya syirik asbab. Dan yang keenamnya syirik aghrad. Apa benda? Rupanya syirik tu ada pembahagian-pembahagian dia. Yang pertamanya apa tu? Syirik istiqlal, iaitu menetapkan adanya 2 Tuhan atau lebih yang berlainan, seperti mana akidah orang-orang Majusi. Betul Al-Quran banyak sebut sekiranya ada 2 Tuhan ini sudah pastilah akan bercanggahlah pandangan dan arahan masing-masing tak? Kalau ada 2 Tuhan, satu Tuhan nak waktu ni siang, satu Tuhan nak waktu ni malam, macam mana? Kalau ada 2 Tuhan kan, masing-masing punya ni tak? Jadinya ini syirik istiqlal ini yang ini meletakkan ada 2 Tuhan, iaitu Tuhan Ahura Mazdan dan juga Ahura Mayyun. Ini Majusi ini. Jadinya mungkin kita fikir takut kita buat macam tu tak, kita tak ada sembah lebih 2 Tuhan kan. Yang keduanya itu syirik ta'bid, menyatukan Tuhan daripada beberapa oknum seperti akidah Trinity agama Kristian. Kalau agama Kristian ni letakkan ada Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Trinity. Dalam bahasa Arab disebut taslis. Meletakkan ketiga ni. Jadi bila kita sebut kan, kenapa ada 3 Tuhan ni pula kan? Tak, kita sembah tu Tuhan satu juga Allah, tapi dia kata tak, ni ada Tuhan, dia percaya ada lagi Tuhan lain. Walaupun yang disembah tu sembah Allah kan, tapi dia percaya ada Tuhan. Jadi ini letakkan Tuhan Mak, Tuhan Anak tadi, seperti mana agama Kristian. Dan kita pun mungkin kita tak buat kot kan, tak ada kita letak mereka Tuhan kan. Yang ketiganya itu syirik takrib, beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah SWT dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti menyembah malaikat, bulan, bintang, matahari dan lain-lain. Ambil satu benda lain selain daripada Allah. Sebab apa? Tujuan kalau macam bulan, bintang ataupun pokok sendiri lah, letakkan batu berhala tu sendiri pun sebagai tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Takrib. Sebab apa? Dia tak nampak kan. Jadi bila nampak benda makhluk tersebut, dia rasa yakin. Tentulah tak boleh jugalah, tak kena jugalah. Yang keempatnya syirik taklid, beribadah kepada orang. Taklid ni apa ni? Taklid ni ikut-ikutan lah kan? Iaitu beribadah kepada Allah kerana mengikut orang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Az-Zukhruf kan? Dalam ayat 23 sebut, iaitu dia beribadah itu dengan tanpa ilmu dan secara ikut-ikutan. Jadi sebab ikut-ikutan ini, dia ni orang kata taklid buta ni. Kalau orang tu buat salah, kalau amalan tersebut turun-menurun pun, makanya dia ikut saja. Contoh apa? Contoh amalan turun-temurun. Kita tak adalah kita nak mengatakan perbuatan syirik yang mana buat solat tarawih 7 minit tu. Bila ditanya kenapa kau buat macam ni? Dah, ini datuk nenek moyang kami dulu dah buat. Ini biasa. Ini boleh kena pada kita lah.
Kita memegang amalan tradisi, tapi tanpa berpegang kepada dalil, tanpa pegang pada rujuk Quran dan juga Sunnah. Kenapa buat? Takkan salah buat benda ni dah. Ini pun dah lama buat, turun-temurun. Amalan ni dah 100 tahun daripada atuk kami dulu buat. Kalau benda ni salah, mesti dah orang dulu-dulu dah tegur. Jadi ini benda yang dah kena sikit kita lah. Kan? Kalau benda ni salah, orang dulu dah tegur. Tak ada tegur pun. Kan? Ni. Jadinya ni. Sebab dia amalan turun-temurun perbuatan ini. Kenapa buat macam ni? Tapi bila bertanyakan berasaskan turun-temurun dia kata tadi, mana pegangan? Sebab dia perkara ini perkara ibadat. Mana satu ada? Apa asas untuk menguatkan hujah kamu mengatakan benda ni boleh? Tak, dia bukan sebut tak boleh. Benda ni orang dah lama buat. Jadi apa masalahnya? Dah lama buat pun tak ada masalah. Apa benda pun semayang kan? Jadi benda ni walaupun benda tu ibadah kan, tapi sebab apa? Sampai 7 minit, 20 rakaat 7 minit ni lah. Apa yang boleh cepat macam ni? Lepas tu mana rukunnya? Rukun fi'li mana kan? Rukun qawli pun awak dah. Dia kena tengok lah situ. Jadi dengan alasan apa? Sebab turun-temurun punya hal. Jadi bolehlah buat. Tak? Jadinya inilah antara syirik taklid. Walaupun dalam untuk ibadat dia tadi, dia buat ibadat tu bukan sebab kerana perintah kenapa? Sebab dah lama buat. Sebab dah lama buat. Jadinya ini tradisi kami kan, kita buat. Ini syirik taklid, ikut-ikutan. Yang keenam, yang kelimanya itu syirik asbab, penyebab lah, menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat, seperti berpegang bahawa manusia kenyang kerana makan, bukan kerana Allah, yang mengenyangkan. Ini seperti syiriknya ahli falsafah dan juga ahli naturalis, ataupun dia beryakin dengan apa? Kalau aku tak kerja, tak makan engkau dah. Kalau aku tak kerja, tak makan engkau. Itu antara syirik yang berlaku dalam masyarakat kita. Kan? Kalau aku tak kerja ni memang betul. Segi logiknya, asalnya betul. Tetapi rezeki itu Allah SWT yang bagi. Seperti contoh makan tadi. Betul, kita makan kenyang. Tapi yang mengenyang tu Allah SWT. Ya. Sebab apa? Yang memberi kenyang itu Allah SWT. Yang memberi bekas itu izin Allah SWT. Memang api itu membakar sifatnya. Tetapi bila Allah Ta'ala tarik sifat api itu, dia tak bakar. Ya. Seperti mana Nabi Ibrahim AS dibakar. Maka Allah Ta'ala perintahkan api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Walaupun sifat api itu membakar, tapi atas perintah Allah, aku yang berkuasa atas semua ni. Maka aku tak izinkan api ni bakar Ibrahim AS. Ya, tak izin. Allah tak izinkan. Dan tukar sifat daripada api yang panas menjadi sejuk. Kuni bardam, jadilah kamu sejuk. Ni kita nak tahu. Seperti juga dengan sifat pisau yang tajam itu boleh memotong. Tetapinya ada perintah Allah, Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Isa, sifat pisau tak memotong pun, walaupun dia tajam. Kan? Jadi ini nak tunjuk bahawa bukti Allah SWT yang beri kesan. Ya, yang beri kesan itu Allah SWT, bukan benda-benda di makhluk-makhluk. Ini asbab. Ya, asbab kita kenyang sebab kita makan. Ya, dan kita pun kena tahu dalam hadis Allah sebut akhir zaman, ya, bila mana fitnah dajjal dan juga sebagainya ini, makanya Rasulullah kata pun kurunglah diri kamu ni, asingkan diri kamu, jangan campur, takut terkena fitnah ni semua. Tak, pada ketika itu berlaku yang krisis makanan, makanan pun tak ada apa semua. Jadi sahabat tanya, lepas tu dah tak ada makanan, dia nak makan apa? Orang-orang yang beriman ini dia hanya makan dengan zikrullah, dengan berzikir pun dia dah kenyang lah. Kan? Jadi tidak, makan itu tidak beri kesan. Sebab apa? Allah Ta'ala yang bagi kenyang. Ya. Sama juga dengan Nabi Yunus AS. Berapa hari baginda dalam perut ikan nun.
Ada pandangan kata 40 hari, ada kata sampai 70 hari, ada kata 60 hari. Tak apa, kita ambil lah pegang 40 hari. Apa Nabi Yunus makan dalam tu? Dalam perut ikan nun tersebut lah. Jadi itu. Jadi ini asbab. Tapi bila mana orang meletakkan asbab itu sebagai apa, dia tak kata asbab tu seperti mana Allah Ta'ala dah, tapi dia kata dengan inilah. Seperti mana orang yang yakin bahawa dengan hanya makan ubat saja boleh menyembuhkan. Tak? Kita dan jangan bila kita ambil konsep tak apa ubat tak, kan, itu asbabnya, sebab hasil kajian, hasil apa yang doktor-doktor ni buat, maka betul ubat tu memberi kesan. Tetapi bukanlah kita meletakkan hanya ubat itu memberi kesan, sebab hakikatnya kesihatan tu datang dari Allah SWT. Adik semua macam ni, sebab tu apa saja letak semua daripada Allah SWT yang beri kesan. Tapi bila mana dia hanya meletakkan, kalau aku tak kerja matilah kau, tak ada orang nak makan, kalau aku tak makan ni mati tak. Jadi nanti dulu. Sebab apa? Yang memberi bekas itu hanya Allah SWT. Dan yang keenamnya iaitu beramal kerana selain daripada Allah Ta'ala untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, iaitu sifat riya lah. Dibuat satu amal ibadat yang mana ibadatnya itu bukanlah kerana Allah. Dari segi niatnya tu, kan, sebab apa? Dia nakkan pujian manusia. Solat itu dengan tujuan apa? Nak kata orang rajin, kata dia rajin semayang. Jadi bila meletakkan satu amal ibadat tetapi bukan kerana Allah, sebab nak dapatkan pujian sanjungan makhluk, riaklah, tu panggil syirik kecil. Sebab tu bila dalam buat ibadat semua kerana Allah Ta'ala. Jadi datang syirik ini, betul lah kenapa Allah SWT amat murka bagi hamba-hamba yang syirik. Hak dosa lain tu boleh selesai masalah, boleh selesai lagi. Setakat berjudi ke membunuh ke apa semua tu insya-Allah boleh selesai. Cuma kalau dosa dengan manusia kena minta selesai dengan manusia. Tapi dosa dengan Allah minta ampun tu kepada Allah SWT. Jadinya dengan cara bertaubat tadi. Tu antara syirik tadilah. Dalam hadis qudsi yang lain ada keterangan yang hampir sama dengan hadis qudsi di atas, iaitu man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluhu wa ana aghna asyrakai an asyirki. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan dan ia menyekutukan aku di dalamnya, perkara itu sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya, sedang aku bebas dari persekutuan itu. Hadis qudsi riwayat Ibnu Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya orang yang buat satu pekerjaan, amalan lah, satu amalan yang ia menyekutukan aku dalamnya. Contoh apa? Seperti mana orang yang menyembah pokok. Dia kata apa? Kita minta pada pokok ni, kita tahu sebenarnya yang bagi tu bukan pokok, tapi yang bagi tu Allah, ikatnya Allah yang bagi. Nak lapik sikit cakap kan. Ataupun orang yang menyembah kubur, pergi ke kuburan, makanya dia minta pada si mati dalam kubur. Dia pergi cari kubur orang-orang soleh ataupun kubur yang digelar sebagai wali ini, maka di situ. Jadi bila kita tanya kenapa buat macam ni, kita tak minta pada dia. Kita minta barakat dia. Kalau minta barakat dia, kenapa disebut sebut nama dia? Wahai wali sekian-sekian, mintakan ampun kepada kami untuk apa? Minta kepada Allah ampunkan kami. Sedangkan orang yang telah mati itu diri sendiri pun dia tak tentu selamat tak selamat, sesiapa pun. Tenang je tuan-tuan, hadapkanlah. Daripada sahabat Sayyidina Umar, ketika dia nak meninggal dunia pun, dia pun fikir banyak kali dia fikir banyak kali. Ketika mana peristiwa dia bantu seorang wanita, ibu tunggal yang mana tak ada makanan, dia dipikul gandum, pergi dia masak, dia bagi makan. Sedangkan pembantu cakap, wahai khalifah, kenapa buat macam ni? Biar aku yang buat dah. Apa kata Umar dah?
Engkau cakap senang lah esok kat sana macam mana? Aku ditanggungjawabkan tau. Sumpah kau rakyat bawah aku ni bawah tanggungjawab aku. Engkau cakap senang nak tolong pikul apa semua kan? Nanti yang kena jawab aku. Yang kena jawab dia. Maksudnya Umar pun dia fikir diri dia. Bagaimana selain pada sahabat, yang orang yang digelar, orang diberi gelar wali ke, orang alim ke, orang apa semua, mereka lagi jauh daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang dah dijamin syurga pun dia risau. Aku pun fikir nasib aku dalam kubur esok macam mana. Tak, dia yang sahabat, antara sahabat yang terapat Rasulullah pun dia pun risau. Ini kan pula saya pada sahabat yang belum lagi dijamin syurga. Tiba-tiba ada orang yang pergi minta kat dia pula. Engkau dah minta kat aku punya masalah pun tak selesai lagi. Tak, macam tu je lah. Tapi bila tanya kenapa buat macam ni, dah kita ni minta. Tak, hakikatnya memang salah pun. Sebab dia ini satu amalan bukan amalan daripada agama Islam. Man amila amalan walaysa minna wa huwa raddun, kata Rasulullah lah. Siapa yang buat satu amalan yang bukan daripada kami, maka dia tertolak lah, walaupun ada sangkaan yang baik. Jadi bila kau macam ni, kita bagi tahu kan, dijawab apa ni? Salah ke kami nak bagi kubur? Masalah apa masalah? Tak salah pun, sebab Rasulullah memang menggalakkan pun pergi ziarah kubur supaya apa? Mengingatkan akan kematian. Orang yang cerdik ni, orang yang ingat mati, baguslah tu. Dan dia pegang dalil ni, baguslah. Tapi hakikat perbuatan itu yang salah. Wahai si fulan fi fulan arisna minta tolong. Minta tolong apa? Hakikat yang kita minta kepada Allah. Sebab itulah kenapa Rasulullah diutuskan. Kenapa disebut Arab Jahiliyah ini? Arab Jahiliyah ni bukan sebab dia bodoh. Bukan dia tak tahu 1 tambah 1 2, dia tahu. Ya, kalau tidak, tak adalah orang macam Walid bin Mughirah, Abu Jahal ini sebelum nama dia Abu Jahal diberi gelaran Abu Jahal, dia diberi gelaran Abu Hakim, bapa yang paling cerdik kan. Kalau betul, kalau orang jahiliah tu teruk, tak adalah Mekah itu menjadi tempat perdagangan, ya, tak adalah ilmu sastra di situ. Bukan benda tu. Rasulullah nak ubah amalan, cara pemikiran orang Arab jahiliah ni pada menyembah patung kepada menyembah Allah. Sebab tu bila mana ditanya pada orang jahiliyah, ya, siapa yang menjadikan langit itu? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya pada puak Arab jahiliyah ni, siapa yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulun Allah. Sudah pasti dia akan menjawab Allah. So, apa masalah? Kan? Jadi apa masalah? Sebab Arab jahiliyah ni pun yang katakan kami juga menyembah Allah. Ya, mereka juga menyebut Allah. Apa masalahnya Nabi nak begini diutuskan? Masalahnya ialah bila mana mereka menjadikan patung-patung ini sembahan untuk minta pada Allah. Menjadikan patung sebagai asbab. Kalau kau nak laris dalam perniagaan, kau pergi mintaan patung ni. Ya, kalau kau nak harmoni rumah tangga, kau minta dengan patung ni. Itu je masalah. Walaupun mereka yakin bahawa yang memberi itu Allah, tapi cara tak betul. Jadi inilah tujuan Nabi diutuskan, nak buang benda ni. Nak buang fahaman macam ni. Mari akhir zaman macam kita, dia jadi balik. Dia jadi balik. Kan? Sama ada pergi ke kuburan ke, pergi ke mana-mana tempat karamat. Boleh tak kita percaya tak? Tempat karamat. Tambah dulu-dulu ni tak? Lalu dekat pokok besar je. Minta ampun datuk nenek, anak cucu tumpang lalu tak? Saya ingat lagi sebab kena ajar dulu tak? Kan orang dulu tak? Aku lalu pokok besar tu. Kita balik mengaji kan? Malam-malam kan, budak-budak lagi, doanya bagi tahu, minta ampun datuk nenek, anak cucu tumpang lalu pula. Ya, dan jaga tu kan. Benda ni ajar. Jadi benda ni kita nak buat. Yang memberi bekas mereka semua bukan makhluk Allah SWT ni. Jadi ini Rasulullah tanam. 13 tahun Rasulullah di Mekah ini dia tanam akidah bagi kuatkan. Bagaimana nak kuat akidah? Sedangkan tak nampak apa pun, tapi diletakkan syurga dan neraka kat situ dah. Yakinkan para sahabat ini. Ya, disamping dengan mukjizat Nabi tak? Ini tujuannya. Jadi benda syirik bukan benda main-main. Ya, kita meletakkan sesuatu melebih daripada Allah SWT saja, makanya ya boleh menyebabkan perbuatan itu syirik. Minta tolong daripada Allah SWT.
Tak minta pada orang telah mati, minta pada orang yang pada pokok-pokok, pada laut ke pada mana, ya, maka itu juga membuat syirik. Tapi orang kata pula, betul kalau kita minta tolong kat orang, tolong ambil barang ke, minta tolong dekat kawan kita, tolong cucuk duit kita ke, salah kata syirik. Mana samanya? Sebab syirik yang mana minta pada kuburan, kita tahu benda tu memang mustahil manusia boleh buat. Benda yang kita minta tolong pada kawan kita, Mat, kau pergi kedai kan, tolong beli kat aku air Pepsi satu lah. Benda tu kita memang dia boleh buat pun. Syirik je lah mananya. Tak. Tapi bila meletakkan sesuatu tu, hanya dia yang boleh buat. Hanya dia dah. Dia tak sedar. Kadang-kadang kita tak sedar perbuatan kita ni boleh menyebabkan syirik. Aku kalau tak ada ni, tak jalan lah benda ni. Tak. Tu. Hari ni dia buat ni masjid kita tegak ni, tuan-tuan tahu dah ni, saya buat ni, saya lah ni, saya yang buat proposal, saya yang pergi hantar saya tak, tu jaga-jaga tu, ya. Sebab tu kita cakap berlapik, cakap kita nak berlapik, ya. Saya berjaya hari ni buat kan, pertamanya sebab Allah Ta'ala izinkan lah, haza min fadli rabbi tak. Kalau tidak ada juga, tapi di samping itu saya usaha jugalah, saya pergi minta pinjaman tekun ke, saya buat macam ni tu. Pertama tu letak tu, apa berada benda kejayaan pun letak Allah dulu lah kan. Kalau Allah tak izin tuan-tuan, tak ada ke mana pun kan. Betul juga kan. Jadi bila letak begitu, makanya selamatlah kita. Tapi bila kita kata kita tak, saya lah yang buat semua ni lah. Ataupun kalau tak ada saya, tak jadi benda ni kan. Jadi kita telah meletak, tak sedar tu cakap macam tu. Jadi berhati-hati ya, situlah. Cakapan itu lapik sikit. Dari kedua hadis qudsi di atas dapat disimpulkan bahawa menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain tidak akan mempengaruhi keesaan Allah SWT. Tak tergugat sikit pun, maknanya tak ada apa pun. Allah Ta'ala tak rugi pun. Kalau semua orang tak sembah Allah pun, sembah benda lain, tak rugi Allah SWT. Yang rugi siapa? Kita lah yang rugi. Sebab Allah Ta'ala sediakan syurga dan neraka untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ni aku dah siapkan untuk kamu syurga ni. Nah, neraka ni untuk orang yang ingkar perintah aku. Syurga aku dah siapkan. Engkau tak nak pilih yang ni, kau ambil yang ni, rugilah engkau. Allah tak rugi pun kalau semua orang tak sembah dia pun. Ya, kita yang rugi. Perbuatan tersebut merupakan satu dosa, yakni syirik tadi ni, yang tidak dapat diampuni sama sekali dan semua amalannya ditolak. Bayangkan dia telah beramal, beribadah sejak dia akhir balik sampailah dia dah umur 50-60 tahun. Tiba-tiba masuk 60 tahun dia pergi join dengan kumpulan ajaran sesat. Habis amal ibadat, zero balik, ya. Buat perbuatan yang syirik, habis. Perkara itu dijelaskan lagi oleh ayat-ayat Al-Quran seperti berikut dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Jadi dosa syirik ini dia tidak ada ampun, dosa lain boleh ada ampun. Tetapi sekiranya perbuatan syirik yang dilakukan itu atas faktor kejahilan, tak belajar tak, ikut-ikutan, tak belajar, dulu jahil, ya. Waktu mengaji kelas agama lari ponting duduk belakang kelas nyorok banyak pagar kan. Jadinya tak tahu. Jadinya bila mana atas faktor kejahilan tadi itu, ya, makanya dia beri kemaafan sekiranya dia menyedari bahawa perbuatan itu jahil. Jahil punya teruk lah sampai kaki judi tak, ya, pergi kubur lah, pergi sembah kubur, minta nombor sana kan, percaya dengan benda ni, percaya apa saja tak atas faktor kejahilan, dan dia tersedar kata perbuatan itu salah, makanya dia selamatlah. Tetapi kalau dia tahu perbuatan itu syirik dan dia buat juga, ini yang sebut tidak ada keampunan tadi.
Dia buat kesalahan atas dasar dia sedar perbuatan tu salah, tapi dia buat juga. Ini kalau atas faktor berjalan ni, insya-Allah lah masih ada ampun lagi lah. Dan surah An-Nisa juga ayat 16. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan sesiapa yang mempersekutukan, mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa jua, ya, yakin bahawa pemberi rezeki ini ada makhluk lain, meletakkan, menyamakan, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Dhalalan ba'ida, ya. Dalam surah Al-Ma'idah juga disebutkan dalam ayat yang ke-72, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga, tak masuk syurga, ya. Dan dia buat apa? Dia buat tu dia yakin. Antaranya apa? Bila Rasul sebut dalam hadis Abu Daud, barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, ya, untuk menelek nasibnya, untuk mengetahui siapa yang buat ini, makanya tertolak amalan dia ni 40 hari. Siapa yang mendatangi tukang ramal, tok bomoh, tok dukun, tok pawang, tok apa lagi berkaitan tok lah, ya. Dalam hadis berikut diakui bahawa syirik merupakan perbuatan yang tidak nampak. Kenapa tak nampak? Ya, ada kadang syirik itu datang daripada hati ni. Ya, dia berpunca pada hati. Kadang-kadang kita ni, gerakan hati kita pun, bila mata hati kita kan mula merasa ragu-ragu dah, maka cepat-cepatlah kita istighfar. Sebab dia datang bisikan syaitan ni. Ya, dia akan datang bisikan syaitan, jadi hati-hati. Ya. Asyirku fi ummati akhfa min dabibin namli ala safa. Syirik yang dilakukan umatku lebih tersembunyi daripada semut halus yang merayap di atas batu besar. Hadis riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sebab apa perbuatan syirik apa yang kita kadang ada orang buat, umat Nabi buat ni, dia tak sedar perbuatan tu syirik. Tadi sebut tadi tu antara 6 ciri-ciri syirik tadi tu. Kadang tak sedar, kadang sebab atas dasar ikutan, jadi atas dasar apa tadi, percaya, meletakkan asbabnya macam tadi. Allah mengampuni dosa orang yang beriktikad bahawa Allah mempunyai kekuasaan untuk mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Ni kita risaunya ni tak, dosa syirik ni. Jadi minta jauh lah, janganlah kita terlibat dengan macam ni tak. Oleh kerana itu, seorang mukmin hendaklah ikhlas dalam segala amal perbuatan, tindak tanduk dan segala gerak gerinya. Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa yang syariat Allah lah, agama Islam inilah, ya, sebagai agama ni. Dan ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan ala basiratin, dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata, ya, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dan aku menegaskan Maha suci Allah dari segala i'tikad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain. Surah Yusuf ayat 108 tadi. Dan surah Al-An'am
ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa'arid 'anil musyrikin. Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Suratul An'am ayat 106. Kenapa boleh jadi sifat syirik ini meminta selain pada makhluk, ataupun menyembah selain pada Allah Ta'ala, ataupun menjadikan perantaraan pada Allah Ta'ala? Hari ini kadang-kadang kita jadikan perantaraan ini, ya. Jadi itu yang dikatakan syirik. Kenapa wujudnya berhala-berhala? Kerana bila mana manusia merasakan dirinya tidak layak untuk meminta ampun pada Allah, maka dijadikan berhala. Siapakah berhala? Punca-punca berhala. Kalau kita tahu kata zaman Nabi Nuh AS, yang mana ada penduduk-penduduk negeri ini yang menjadikan orang-orang soleh. Ya, bila matinya orang soleh ini, maka untuk mengenangkan mereka dibuat patung mereka. Dibuat patung ini untuk mengenangkan kebaikan mereka. Ya, mari satu zaman tak ada masalah lagi. Sebab apa? Mereka faham ni patung ni orang baik. Bila lalu tengok kenal orang baik. Jadi taubat rindu itulah turun pada generasi bawah ni pula, kan? Atuk ayah aku cakap dulu patung ni orang baik, jadi kita kena hormat dia. Kalau lalu tunduk tak, lalu tunduk pasal hormat, kan? Kasihkan tu. Bukan patung ni, tapi orang itu. Ini patung ni semua gambaran dia. Ini faham? Mesti okey. Dah mula nak menyeleweng. Mari turun generasi yang ketiga pula. Ya, sebabkan ni patung yang baik. Kalau kita ada apa-apa nak minta dengan dia, nanti dia minta pada Allah. Mereka pun tahu patung itu memang patung, tapi di sebalik patung tu roh dia ke apa yang dapat minta pada Allah. Ini muncul dari situlah. Sama juga dengan hari ini pun. Dan memang betul, pokok ke kubur tidak memberidak, tapi apa di dalam? Sebab tu kita percaya dengan keberkatan, benda-benda berkat lah. Percaya. Dan kita mengatakan siapalah kita. Ini masalah. Siapalah kita nak minta ampun dengan Allah? Kita ni hamba yang berdosa. Kenapa wujudnya agama-agama yang berhala? Sebab inilah tak layak, kan? Kalau agama Kristian sendiri mengatakan, kan, nak minta ampun kenapa dia pergi gereja, minta pada dia punya father dia, rahib padri dia, untuk minta pada Tuhan. Padri jadi bos main minta. Sebab apa? Engkau tak layak nak minta terus. Ni yang kena buang. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Udu'uni asjid lakum. Kau minta pada aku lah. Jadi minta di sini, ayat ni dia minta terus pada Allah SWT. Dan Allah pun bagi tahu, kalau kita ni hamba yang berdosa, minta ampun dengan dia, dia ampunkan dosa kita, lepas tu clear lah, senang. Tapi bila kita yang merasakan, siapalah saya nak minta ni, tak? Saya ni hamba yang berdosa, kan? Kita yang merasakan demikian, hakikatnya Allah Ta'ala tak kata pun macam tu, kan? Qul li ibadiyalladzina asrafuna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Surah Az-Zumar tu sebut ni. Ini ayat ni clear, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi tahu pada wahai Muhammad, bagi tahu pada umatku yang melampaui batas. Qul li ibadiyalladzina asrafu melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Bagi tahu hamba-hamba aku yang berdosa ni, wahai Muhammad, jangan pernah mereka ini putus asa untuk minta rahmat Allah. Jangan. Walaupun dosa kita menggunung sekalipun, jangan buat syirik pergi minta dengan minta orang tolong percaya tak layak. Dia ingat zaman sekarang pun minta gunakan orang tengah, kan? Gunakan orang tengah. Tak apalah, kita semua makhluk guna orang tengah. Sebab orang tengah ni kadang memberi pengaruh. Tapi dalam bab ini tak ada orang tengah, direct terus. Nak guna orang tengah buat apa lagi dah? Allah Ta'ala dah bagi tahu, dah clear. Bagi tahu minta ampun dengan aku je, kan? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dengan syarat dia bertaubat, dia minta ampun, Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosanya. Innahu al-ghafurur rahim. Kerana Allah SWT itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi ini bukti dan juga dalilnya. Sama juga seperti mana di hari Arafah, yang mana Allah Ta'ala bagi tahu kepada para malaikat, hari ini, hari Arafah ni, hamba-hamba aku ni datang ke bumi Arafah ni minta ampun, minta apa. Hari ni cakap ya apa saja yang dia minta.
Walaupun dosanya itu bukan setinggi gunung, tapi melangit. Walaupun dosanya melangit, dia minta ampun kat aku ampunkan. Nah, tiba-tiba kita lah pula meletakkan satu persepsi mengatakan siapalah saya ni, saya banyak buat dosa semua tak layak saya kena minta perantaraan untuk minta ampunkan dosa saya. Mana ada? Nah, ya, tak ada. Jadinya jangan, ya, benda ni clear. Sebab apa? Perbuatan syirik. Dan hari ni pula perbuatan syirik itu, yang orang yang buat perbuatan macam ni, dia tak pakai seluar jean, dia tak pakai t-shirt rock kan, Megadeth ke apa, kumpulan-kumpulan AC/DC ke dalam baju, dia tak pakai macam tu kan, Metallica kan. Yang pergi buat perbuatan ni, rambut panjang roro, muka garang, pakai celak muka tu ni kan, dia tak buat macam tu, ya. Tapi orang yang buat perbuatan ni jadi pakai pakaian yang baik, pakai jubah, kopiah, sobat, pergi buat perbuatan macam ni. Jadi masyarakat dah keliru dah. Kalau perbuatan yang pergi ke kubur, minta kubur tadi tu, yang pakai seluar cincong camping dah, pakai baju Megadeth tadi tu, muka garang kan, ganas-ganas semua dah kan, orang tahu dah ini tak payah pakai bapak ni. Nah, sebab apa? Tengok orang tahu dah. Ada pula pakai seluar cincong camping pergi minta. Tapi bila yang pergi tu berpakaiannya ala-ala Islamik ni, jadi orang keliru. Takkan salah pula dia orang buat tu, takkan dia orang tak belajar ini. Nah, pada perbuatan itu terang-terang. Sebab tu bila mana perbuatan ini bukan dinilai segi sudut mata kita, nilailah daripada neraca ilmu, nilailah daripada neraca wahyu, bukan neraca mata tengok apa salahnya benda baik. Ni kita nak kena buang stigma je macam ni kan. Sebab apa? Menilai sesuatu bukan dengan atas dasar ilmu, tapi atas dasar melihat nampak macam baik. Tengok orang yang buat pun orang yang baik-baik, cakap pun tak ada mencarut, tak ada sebut benda bukan-bukan. Tak, yang ni nak buang ni. Ya, benda ni bukan boleh buang macam tu saja. Kalau ilmu tak ada kesedaran, memang dia akan terus. Dan akan ada ustaz-ustaz akan terus cakap benda-benda macam ni. Ya, nak bagi masyarakat faham. Sebab masyarakat ini dia hanya mengikut apa yang mana, dia tengok pada siapa yang bawa agama tu. Kalau dia ikut, dia tengok kuliah orang ni, dia percaya orang ni lah. Dia tengok orang lain, dia kaya macam tu. Jadinya itulah, ilmu tetap kena bagi, terangkan pada masyarakat. Kemudiannya, ya, dalam surah Al-Isra ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman mahzula. Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadatmu, kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa, ya, dari mendapat pertolongan. Surah Al-Isra ayat 22. Macam mana pula jangan engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadat? Macam mana pula ni? Dalam ibadat pun boleh tak? Ya. Wa man kana yuridu, ada dalam suratul Kahfi ayat terakhir tu, ya, qul inama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih wa la nusyrika bi rabbih ahada. Kan, barang siapa yang nak bertemu Allah SWT, jangan dia mensyirik, wa la nusyrika bi ibadatihi, jangan dia mensyirikkan Allah dalam ibadatnya. Jangan mensyirikkan Allah dalam ibadatnya, bukan mensyirikkan Allah dalam perbuatannya, ibadat. Allah Ta'ala kata dalam ibadat jangan syirikkan Allah. Macam mana ni? Ayat ni pun sebut tadi juga, jangan engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadatmu. Apa itu? Syirik kecil tadi lah, yang sebut riak. Sebut riak kan, bagi Allah orang tengok aku sembahyang, bagai tu, ingat aku baik kan. Elok-elok cukup bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nak kata dia bagus. Ni yang mana dia meletakkan bahawa yang layak bagi pujian orang ke aku, orang yang akan sanjung aku. Tak. Jadi benda ibadat ditunjuk dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Bila masalahnya, sebab kita bukan sembah orang tu, betul kita tak sembah orang tu, tapi ibadat kita minta pahala, dia yang bagi pahala pada kita.
Sebab tu di akhirat esok Allah Ta'ala beritahu, kau dulu kat dunia kau buat macam ni kan, engkau ada sebab riak semua ni. Sekarang pahala tu kau pergi minta pada orang yang kau harap pujian tadi tu. Pergi minta pahala kat dia, orang minta kat aku. Dan sebab kau buat ibadat itu bukan kerana aku. Kau buat ibadat kerana kau nak sanjungan manusia, pujian manusia, penghormatan manusia. Kau pergilah minta kat dia, jangan minta kat aku. Kan? Mana nak cari pahala tuan-tuan? Di akhirat semua orang pakai fikir nasib masing-masing kan. Jadi itulah tuan-tuan tak? Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari syirik, membimbing kita ke arah yang diredainya. Amin. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas pada tajuk yang ke-69. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada hadis yang ke-70, iaitu kedudukan doa. Ya, sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, sebarang kelemahan itu daripada diri sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jamal hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.